Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas Ustazah Hairani. Untuk hari ini kita akan lihat tajuk yang baru iaitu pelajaran 7 hadis tingkatan 5. Okey, setiap orang adalah pemimpin. Baik, anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 56 hingga 57. Baik. Anak-anak kenal tak siapa ni? Itu adalah Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri yang pertama sehingga Perdana Menteri yang ke-8. Apa kaitannya mereka dengan tajuk kita hari ini? Baik, hari ini kita akan berbincang tentang setiap orang adalah pemimpin. Maka Perdana Menteri ini adalah pemimpin. Baik, untuk hari ini, kandungan Ustazah, slide Ustazah adalah berkaitan dengan yang pertama kita akan lihat teks hadis, yang kedua kita akan tengok bacaan hadis dan maksudnya, kemudian kita akan tengok contoh soalan dan cara menjawab, dan akhir sekali kita akan buat latihan pengukuhan. Baik, untuk tajuk hari ini, hadis kita hari ini, standard kandungannya adalah merumus kefahaman hadis dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Okey, kita boleh faham hadis dan kita boleh amalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Seterusnya, standard pembelajaran pada hari ini membaca hadis dengan betul dan menyatakan terjemahan hadis. Baik, apa objektif pembelajaran kita hari ini? Ustazah harap di akhir pelajaran, pelajar dapat yang pertama membaca hadis dengan betul dan lancar. Nanti kita akan baca bersama Ustazah. Yang kedua, kita dapat menyatakan potongan hadis berserta maksudnya dengan tepat. Okey, kita tengok potongan hadis dan kita akan tengok juga maksudnya. Dan akhir sekali, pelajar diharap dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan berkaitan hadis yang dipelajari dengan betul. Baik, untuk yang pertama, kita akan lihat teks hadis. Kita akan baca hadis dengan betul. Baik, Ustazah minta anak-anak baca hadis bersama dengan Ustazah. Okey, kita nak baca hadis, pastikan baca dengan betul. Baik, ikut Ustazah baca ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal-khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Qala wa hasibtu an qad qala. Warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Riwayah Al-Bukhari. Baik, ini adalah bacaan hadis. Bagi hadis, setiap orang adalah pemimpin. Baik, sekiranya anak-anak ingin mengulang bacaan, boleh juga lihat dalam buku teks, kita ada sediakan QR code. Jadi anak-anak hanya perlu scan QR code tersebut dan dengar bacaan hadis daripada QR code yang diberikan. Baik, seterusnya, kita lihat bacaan hadis dan maksudnya. Jom kita tengok apa dia maksud hadis riwayat Bukhari yang kita baca tadi. Baik, bacaan hadis dan maksud, kita lihat hadis, potongan hadis yang pertama. Okey, kullukum ra'in. Apa maksud dia? Setiap kamu ialah pemimpin. Kullukum, setiap kamu. Ra'in, ialah pemimpin. Okey, yang kedua, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Apa maksud dia? Wa kullukum, dan setiap kamu, mas'ulun, bertanggungjawab, an ra'iyati, atas kepimpinannya. Baik, yang ketiga,
Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Apa maksud dia? Al-imamu, imam itu, ra'in, ialah pemimpin. Wa mas'ulun, dan bertanggungjawab, an ra'iyati, atas kepimpinannya. Baik, boleh lihat potongan yang kedua dan ketiga. Mas'ulun, potongan ketiga juga mas'ulun. Apa maksud mas'ulun? Bertanggungjawab. An ra'iyati, sama potongan kedua dan ketiga. An ra'iyati maksudnya apa? Atas kepimpinannya. Ya. An ra'iyati maksud dia atas kepimpinannya. Baik, seterusnya yang keempat. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Apa maksudnya? Warrajulu, dan lelaki itu, ra'in. Ra'in apa tadi? Ialah pemimpin. Sama ya, ra'in ialah pemimpin. Okey. Fi ahlihi, dan keluarganya. Dia adalah pemimpin. Lelaki itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Okey. Wa huwa mas'ulun, dan bertanggungjawab, an ra'iyati, atas kepimpinannya. Baik, kemudian yang kelima, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Apa dia maksud dia? Wal mar'atu, dan wanita itu, ra'iyatun, ialah pemimpin. Ustazah, samalah maksud dia, pemimpin, ra'iyatun, ra'in pun pemimpin. Ya, sama. Kenapa sama? Okey. Ra'in bagi lelaki. Ra'iyatun bagi perempuan. Maka dia jadi maksud yang sama. Mar'atu maksudnya wanita, perempuan. Mar'atu wanita atau perempuan. Dalam cerita ni, dalam hadis ni, okey, wanita ini adalah isteri. Isteri, ra'iyatun, pemimpin. Fi baiti zawjiha, di rumah suaminya atau rumah tangganya. Okey? Wa mas'ulatun, dan bertanggungjawab, an ra'iyatiha, atas kepimpinan-kepimimpinannya. Baik. Kita tengok. Contoh ya, Perdana Menteri kita semuanya ada isteri, betul? Dia kata apa? Wal mar'atu. Ni semua isteri-isteri Perdana Menteri. Wal mar'atu, isteri-isteri ataupun perempuan. Ra'iyatun, pemimpin, fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Maka isteri-isteri Perdana Menteri kita adalah pemimpin di rumah mereka, dan mereka bertanggungjawab, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, mereka bertanggungjawab ke atas rumah tangga mereka. Okey ya. Baik, kita pergi yang seterusnya, yang keenam. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal khadimu, maksud dia apa? Wal khadimu, dan pekerja itu, ra'in, ialah pemimpin, fi mali sayyidihi, ke atas harta majikannya. Fi, ke atas, mali, harta, sayyidihi, majikannya. Wa mas'ulun, dan bertanggungjawab, an ra'iyati, atas kepimpinannya. Baik, kita jumpa perkataan yang sama je. Ra'in wa mas'ulun. Ra'in wa mas'ulun. Ra'in maksudnya kepimpinan, mas'ulun tanggungjawab. Baik, seterusnya lihat yang potongan yang ketujuh. Qala wa hasibtu an qad qala. Qala wa hasibtu an qad qala. Apa maksud dia? Dia berkata, wa hasibtu, aku menyangka bahawa baginda juga bersabda. Wa hasibtu, aku menyangka, an qad qala, bahawa baginda juga bersabda. Qala, dia berkata. Siapa dia? Dia adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, dia menyangka bahawa Rasulullah juga ada bersabda. Rasulullah juga ada bagi tahu. Apa dia? Apa Rasulullah bagi tahu? Tengok potongan yang ke-8. Warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyati. Warrajulu, dan lelaki itu, ra'in, ialah pemimpin, fi mali abihi, ke atas harta ayahnya. Abi itu ayah kan? Abihi, ayahnya. Wa mas'ulun, dan bertanggungjawab, an ra'iyati,
atas kepimpinannya. Baik, seterusnya potongan yang terakhir yang ke-9. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Apa maksud dia? Dan setiap kamu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Ini menunjukkan bahawa setiap orang adalah pemimpin. Kerana apa? Kerana imam, al-imam, kita adalah imam. Ar-rajul, kita ada lelaki. Wal mar'atu, kita ada perempuan. Kita adalah khadimu, kita adalah pekerja. Okey? Kita juga adalah lelaki ataupun anak kepada seorang ayah. Maka kita semua adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in. Jadi setiap kamu ialah pemimpin. Baik, dan wa mas'ulun an ra'iyati, bertanggungjawab atas kepimpinannya. Maka kita semua ada tanggungjawab dan kita perlu bertanggungjawab atas kepimpinan kita. Baik. Seterusnya, Ustazah nak bawa kita untuk tengok contoh soalan dan cara menjawab. Apa bentuk soalan yang kita akan tengok dalam peperiksaan dan bagaimana cara kita nak menjawabnya. Baik, kita lihat contoh soalan yang pertama. Okey, pertama, pendidikan Islam ada kertas 1. Okey, kertas 1 ada soalan subjektif yang membawa 20 markah. Baik. Sekarang kita tengok contoh soalan subjektif. Okey, di sini dia berikan potongan hadis. Potongan hadis. Kenapa saya kata potongan hadis? Sebab potongan ni tak habis. Ayat hadis ni tak habis, ya. Baik, dia sampai sini je. Mali sayyidihi wa mas'ulun an. Okey, tak habis. Maka kita sebut dia sebagai potongan. Baik, berdasarkan hadis di atas, berikan maksud perkataan bergaris. Maka kita perlu berikan maksud perkataan bergaris dan kita akan mendapat 2 markah. Baik, apa dia perkataan bergaris yang pertama? Mas'ulun. Jadi perlu beri maksud mas'ulun. Apa maksud mas'ulun? Mas'ulun maksud dia? Maksud dia tanggungjawab. Mas'ulun maksud dia tanggungjawab. Kemudian tadi kita dah tengok perkataan ra'iyati. Ra'iyati. Apa maksud perkataan ra'iyati? Maksud perkataan ra'iyati ialah kepimpinannya. Bila kita jawab 2 soalan tu dengan betul, maka kita dapat 2 markah. Baik, seterusnya dalam soalan subjektif juga, kita ada soalan kebat. Kebat 6 markah. Kebat 6 markah. Okey, macam mana nak jawab? Dalam kebat, mesti ada yang pertama isi. Okey, isi. Isi macam nak jawab? Isi, jawab soalan. Yang kedua, huraian. Huraian, berikan huraian kepada isi. Huraian lengkap, menghuraikan kepada isi dan huraian. Kemudian kita bagi huraian yang kedua dan huraian lengkap yang kedua. Seterusnya kita bagi kesimpulan. Okey, kemudian akhir sekali kita ada soalan lisan bagi kertas 2. Okey, iaitu ujian tilawah hafazan Al-Quran dan hadis yang kita sebut sebagai UTQH. U ujian, T tilawah, Q hafazan Al-Quran, H hadis. Ujian tilawah Quran, hadis. Okey, membawa 20 markah. Baik, ini adalah contoh soalan UTQH bagi soalan hadis. Bacaan hadis. Anda dikehendaki membaca ayat hadis berikut. Maka pelajar perlu baca ayat hadis ini dan akan mendapat 20 markah berdasarkan pembacaan pelajar. Baik, itu adalah contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan hadis. Baik, sekarang kita pergi kepada latihan. Jom kita cuba jawab latihan. Okey, dekat sini ada soalan kuisis. Okey, jom kita tengok apa soalannya. Okey, dah type nama ya. Kita type nama Umi kat sini, nama saya kat sini. Ustazah. Okey, kita start. Start the game. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Apa dia? Dan lelaki itu ialah tempat kosong bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dan lelaki itu ialah ketua, tuan, raja, pemimpin.
Mana jawapan yang betul? Ketua ke? Tuan ke? Raja atau pemimpin? Baik, jawapannya ialah ya, pemimpin. Baik, soalan yang kedua. Dan tempat kosong itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dan tempat kosong itu ialah pemimpin siapa? Dan suami. Dan lelaki. Dan perempuan. Dan anak. Siapa jawapannya? Tadi kita dah tengok siapa yang bertanggungjawab dalam rumah tangga? Perempuan. Betul. Ya, jawapan kita betul. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Soalan 3. Dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas apa? Kepimpinannya, kerjanya, keluarganya, rumahnya. Bertanggungjawab atas, kita baca tadi banyak kita jumpa bertanggungjawab atas kepimpinannya. Baik, kita tengok. Iya, betul, kepimpinannya. Okey, siapakah perawi hadis tersebut? Kita dah tengok tadi siapa perawi hadis tersebut. Abdullah radhiyallahu anhu ke? Abu Bakar radhiyallahu anhu ke? Ibnu Umar radhiyallahu anhu ke? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke? Siapakah perawi hadis tersebut? Baik. Ya, Ibnu Umar. Baik, soalan 5. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Siapakah yang bertanggungjawab? Siapakah yang perlu dipertanggungjawabkan atas sesuatu perkara? Siapa? Pekerja, semua orang ada tanggungjawab, suami, isteri, pemimpin. Baik, dekat sini dia kata setiap dari kamu adalah pemimpin. Pekerja adalah pemimpin, suami adalah pemimpin, isteri adalah pemimpin, pemimpin juga adalah pemimpin. Maka setiap orang ini adalah pemimpin. Jadi jawapannya yang paling tepat adalah semua orang ada tanggungjawab. Betul. Okey, kita tengok dia power up. Okey, kita tengok terusnya. Soalan seterusnya, soalan 6. Okey, dia bagi kita hadis, potongan hadis beserta dengan maksud. Lengkapkan maksud hadis di bawah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu berhak memimpin, ada tugas, bertanggungjawab atas kepimpinannya. Mana jawapan yang betul? Mana jawapan yang betul? Berhak memimpin ke? Ada tugas ke? Bertanggungjawab atas kepimpinannya ke? Ya, bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey, kita teruskan kepada soalan yang ke-7. Lengkapkan maksud hadis. Tempat kosong itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Baik, jawapannya ketua atau imam? Ayah, ibu, pegawai. Mana yang kita jumpa dalam hadis tadi? Ketua atau imam? Ayah ada ke? Ibu ada ke? Pegawai? Baik, mana jawapannya? Okey, betul. Ketua atau imam. Baik. Dia bagi kita, you haven't used X2 yet. Okey, jom kita activatekan dia. Apakah maksud? Okey, kita akan dapat double your point. Okey, kalau kita betul, kita dapat point lebih. Apakah maksud perkataan di atas? Mali abihi. Perkataan apa ni? Mali abihi. Mali maksud dia apa? Abihi apa maksud dia? Baik, kita tengok. Harta benda ayahnya, rumah tangganya, pekerja, pemimpin. Okey, kita tengok mali tu maksudnya harta. Abi, ayah. He, nya. Mana ada perkataan ayah? Mana ada perkataan ayah? Ya, tentulah harta benda ayahnya. Jom kita klik. Okey, betul. Kita dapat markah tambahan. Baik. Terusnya, soalan yang ke-9. Apakah maksud perkataan di atas? Baiti zaujiha. Baiti zaujiha. Rumah tangganya. Harta benda ayahnya. Pekerja. Pemimpin. Okey, kita dah tahu maksud baiti maksudnya rumah. Jadi jawapan yang paling tepat adalah rumah tangganya. Ya, betul. Baik, seterusnya.
Soalan terakhir, soalan 10. Dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta, tempat kosong dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Pekerja pemimpin. Pekerja itu pemimpin bagi harta siapa? Majikannya, bendanya, miliknya. Kalau pekerja dia ada majikan. Jadi jawapannya adalah majikannya. Tengok. Ya, betul. Kita telah mendapat 7,700 poin. Baik, kita tengok berapa kita betul. Ya, kita dapat 10 betul. Tahniah. Alhamdulillah kita berjaya untuk menjawab soalan-soalan tadi dengan betul sepenuhnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kita dapat membaca dan memahami hadis tadi dengan betul dan harap kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.